Azwan ketengahkan satu peristiwa dan kata beliau, saya dahulu pernah bertugas sebagai relief driver. Ini pemandu teksi lah, dan pada waktu-waktu saya relief ni adalah hanya pada waktu malam. Sebab waktu siang hari saya bertugas, malam hari saya tidak bertugas, dan khususnya juga pada hujung minggu saya akan relief driver untuk cari duit lebih sikit lah. Pada waktu itu memang saya perlukan wang lebihan untuk simpanan. Jadi katanya Azwan, saya pernah tukar lebih kurang 3 orang pemandu. Pemandu yang pertama Pakcik Melayu. Pakciknya baik, cuma satu ni dia terlampau strict sangatlah disiplin beliau, sampai kena tepat pada masanya. Kadang-kadang lambat 5-10 minit pun boleh jadi marah. Dan saya tak boleh bekerjasama dengan beliau. Saya tukar kepada seorang pemandu Cina pula. Yang pemandu Cina ni satu pula, saya tak suka teksinya. Kalau dia beri pada saya mesti kotor, tak bersih-bersih. Saya penat-penat bersihkan, datang balik dia kata kotor. Dan dia kata tak apa, tak kisah, dia tak kisah, tak payah cucikan. Tak boleh lah kalau penumpang naik teksi kotor, nanti kita juga yang kena komplain. Saya tukar. Dan yang ketiga ni lah, orangnya okey, baik, tak banyak cakap. Datang lambat ke, datang siang ke, tetap dia okey. Saya hanya perlu telefon dan tinggal pun tidak jauh dari rumah saya, kata Azwan. Dan pengalaman yang saya nak ceritakan ni, apabila saya memandu pada waktu malam, bukan tentang owner yang ketiga ni, tidak ada kena mengenal dengan beliau. Tapi saya nak beritahulah kenapa saya tukar teksi 3 kali. Inilah yang ketiga ni, baik orangnya, pakcik ni, namanya Cik Omar kalau tak silap saya. Pendengar Ria 897. Kata Azwan, saya memandu pada waktu malam dan saya masih ingat lagi, saya mendapat panggilan teksi booking dekat kawasan, kalau ingat saya, Chua Chu Kang. Saya pun pergilah ke tempat itu. Bila dah sampai, kita teksi ni ada masa lebih kurang dalam kata beliau, kita teksi ni ada masa lebih kurang dalam 7 hingga 10 minit. Kalau tidak orang yang tempat teksi tu hadir, kita boleh letak no show, maknanya dia tak ada. Jadi kita pun tak disaman. Kadang-kadang nanti bila orang komplain, kita akan kena. Jadi saya tunggu tunggu, kenapa tak datang-datang ni, tunggu lagi. Saya cuba telefon, tak jawab-jawab. Telefon lagi, buat kali terakhir, panggilan saya dijawab. Jadi saya kata, ada tak sesiapa tempat teksi? Dia kata ada, tunggu kejap. Saya pun tunggulah. Tiba-tiba ada seorang budak ni, seorang diri, kata Azwan, dia pun berjalan dengan seorang wanita tua pada malam yang disebutkan. Jadi dia kata, pakcik, pakcik, dia kata, pakcik boleh tolong saya? Ya, kata Azwan. Apa dia? Ini hantarkan mak saya balik rumah dia boleh? Saya dah tak boleh ikut lagi. Nanti sampai sana, anak dia akan turun, abang saya akan turun untuk ambil yang ni atas. Jadi saya pun kata, betul ada orang ambil? Ada cik, ada. Dan dia pun serahkan duit lah kepada saya, dan katanya tak kisahlah meter berapa pun ambil lah. Kalau ada baki pun simpan aja. Terima kasih pakcik. Dan saya tulis ke belakang, makcik ni sedang duduk seorang diri dan tidak bercakap, hanya mengeluarkan pernafasan yang menakutkan. Mungkin sedang bernafas. Mungkin saya rasa macam itulah tengah duduk. Lalu saya pun pergilah dari Chua Chu Kang, pergi ke alamat yang diberikan kepada saya oleh anak dia tadi. Saya rasa muskil, kenapa anak dia tak nak hantar? Mungkin agaknya nak save lah duit teksi. Kalau hantar mak, balik pun nak kena naik teksi. Okeylah, saya boleh terima. Sampai sana, saya ni tertanya-tanya, adakah anak lelaki ni akan datang, turun ke bawah, jemput ibunya naik ke atas ataupun tidak? Saya pandu, saya cuba ajak berbual dengan makcik yang duduk belakang. Dia tak layan kisi, duduk diam je. Tak apalah. Kemudian pendengar Ria 897, tiba-tiba makcik dekat belakang saya yang tengah duduk ni, mulutnya ternganga, kepalanya mendongak ke atas dan mulutnya ternganga sambil lidah terjelir keluar depan mata saya. Katanya Encik Azwan, bayangkan tengah memandu ni, mula-mula dengar mungkin saya rasa tengah memandu, dengar suara Cik Azwan tengok cermin ke toleh belakang, dia tak beritahu lah, tapi dia ternampak, kata beliau, ternampak
Dengan perlahan-lahan, ya, ternampak, kata Encik Azwan. Dengan perlahan-lahan bila dia tengok, suara tu datang daripada makcik yang duduk dekat belakang. Makin lama makin menakutkan. Tiba-tiba dia mendongak dan mengangah, membuka mulutnya seluas-luas. Saya nampak, saya ingatkan makcik ni kena sawan. Makcik, makcik. Pendengar Ria 897, anda bayangkanlah dalam situasi Encik Azwan, tidakkah anda rasa takut bila makcik di belakang mendongak, mulut tenganga, lidah terjerit keluar, membuat suara yang menyeramkan. Kata Azwan, saya ni dah tak tahu nak buat apa lagi. Saya cuba secepat mungkin sampai ke destinasi untuk tinggalkan makcik ni. Sebabnya saya takut sangat-sangat. Bila sampai di sana, telefon, si makcik ni masih di belakang, masih mendongak, mulut masih menganga, tapi dah tak bersuara. Dah tidak bersuara. Betul yang dijanjikan, anak lelaki pun turun, datang kepada teksi saya, buka pintu. Kemudian dia pegang tangan ibunya keluar. Dia cakap terima kasih pada saya pun kata terima kasih pada dia, dan saya berlalu pergi sebab saya tak nak ambil tahu. Tapi malam tu memang cukup seram sangat-sangat. Apabila saya sedang memandu, makcik yang diam-diam masuk teksi, duduk di belakang, dihantar oleh anaknya, tiba-tiba menjadi begitu ganas. Terima kasih dan selamat tengah malam.